Sorry. Okay, selamat pagi. So minggu lepas kita dah masuk topik fungi. So hari ni kita akan masuk topik alga. Okay, saya share ni, slide ni. Okay, boleh nampak tak slide dekat skrin awak? Boleh send respon boleh nampak tak skrin? Boleh, okay. So tajuk hari ni alga. Nampak. Okay, sebelum nak masuk topik ni, saya nak tanya balik semula, ada berapa kelas mikroorganisma? Siapa boleh jawab? Ada 5. 5. Bagus. Sebab itu, nyatakan Alga, lagi, Protozoa, Fungi. lagi, Protozoa. virus, Bakteria. virus lagi, Virus. bakteria lagi. Yang satu. fungi, Protozoa. Fungi. Okay. So ada 5 kumpulan mikroorganisma. So fungi kita dah masuk. So saya masuk alga. So alga ni kenapa dia berwarna hijau? Siapa boleh bagi saya idea kenapa alga ini berwarna hijau? sebab dia tumbuh-tumbuhan. Jawapan itu kurang tepat. Kenapa tumbuh-tumbuhan warna hijau? Kenapa alga warna hijau? Siapa nak cuba? Kenapa alga, tumbuh-tumbuhan tu semua dia berwarna hijau? Kenapa? Disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Pandai, bagus Mac. Okey, sebab ada kehadiran klorofil. Okey. So ni awak boleh baca. So kebanyakan alga warna hijau sebab ada kehadiran klorofil. Okey. Sekarang ini kita membandingkan alga mikroskopik dengan mikroorganisma yang lain. So jika dikatakan ada klorofil, maksudnya alga boleh membina makanan sendiri. Okey, maknanya fotosintesis. Alright, next habitat. Ini dah ke belum sebenarnya? So, macam dah je lah saya rasa. Alga belum. Alga belum Okay. So daripada habitat, di mana habitat alga ini? Okay, alga ini tinggal di mana? Okay, so kebanyakan alga tinggal di air bawah, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada matahari. Okay, kenapa dia tinggal di tempat yang ada matahari? Sebab dia perlu membina makanan sendiri. Okay, so kena ada proses fotosintesis sebab tu dia perlukan matahari. Air tawar contohnya kat sungai, air masin contohnya kat laut lah. Okay. Okay, cara pembiakan. Okay, cara pembiakan alga. Macam mana alga ni membiak? So, alga contohnya seperti Chlamydomonas sp. Okay. Dapat membiak secara aseks melalui belahan D2 dan seks secara konjugasi. Okay, so ada berapa cara pembiakan alga? Siapa boleh jawab? Ada berapa cara pembiakan alga? Siapa nak cuba? Jawapan dekat depan ni. Nampak tak gambar ada tulisan cara pembiakan ni? Nampak tak? Kelas Amar. Oh, Amar. Tak ada respon pun. Soalan saya, ada berapa cara alga membiak? Cara pembiakan ada berapa? 1 kurang tepat. Jawapannya ada
Berapa? 2. Ada. 2. Kenapa ada 2? Tengok sini saya ni. Ni 2 ni. 1 seks, 2 secara seks. So ada 2 cara bagaimana alga membiak nombor 1, ini nombor 2. Oh, ada nak masuk kejap Sekejap ada nak masuk. Sebentar saya bagi masuk ni. Okey, selamat datang Aidil Hakimi. Aidil Hakimi. Awak dengar tak suara saya? Aidil. Aidil. Selamat pagi Aidil. Selamat pagi. Okey, dengar suara saya? Dengar. Okey. Aidil dah tulis kehadiran? Dah. Okey, bagus. Okey, saya sambung Okey, nampak slide dekat skrin awak? Ada tak gambar slide dekat skrin awak? Nampak Okey. So, tadi apa? Cara pembiakan alga secara aset dan seks. Okay. Satu secara aset iaitu secara aset iaitu secara belahan kedua. Manakala secara seks secara konjugasi. Kita ingatlah. Okey, nak tanya Faz, secara seks. Kalau secara seks, pembiakan secara seks, apa nama cara pembiakan tu? Konjugasi, konjugasi. Tapi kalau secara aseks, apa nama dia? Kaedah dia, pembiakan secara aseks. Amar pula. Belahan kedua. Belahan kedua. Okey, belahan kedua ni. Okey. Alright. Habis untuk pembiakan. Okey. Okay, next. Alga seperti Spirogyra pula membiak secara seks. Okay, so Spirogyra membiak secara seks. Itu melalui konjugasi. Okay, tadi ni Chlamydomonas So ada 2 jenis alga lah. Chlamydomonas dan juga Spirogyra. So kalau saya tanya, nyatakan 2 contoh alga. Awak boleh sebutkan apakah jenis-jenis alga yang awak tahu? Siapa nak cuba? Berikan 2 nama alga yang anda tahu. Okay, siapa nak cuba? Kat depan, dekat slide awak ada jawapan dah. Saya dah gariskan dah. 2 nama alga. Chlamydomonas. Pandai. Lagi 1. Spirogyra. Pandai, Aidil. Okey, so tu adalah 2 jenis alga. Okey. Okey, inilah gambar. Nampak tak gambar? Okey, gambar di mana pembiakan asek dan pembiakan seks. Okey, bagaimana dikatakan proses berlaku. Okey, ini pembiakan pembiakan aseks. Okey, ini pembiakan aseks, ini pembiakan seks. Okey, so pembiakan asek ini di mana proses belahan ada 2. Okey, ini induk dia. Okey, ini induk. So induk akan membahagi 2. Membentuk anak-anak dia. Manakala seks dia mesti ada jantan betina lah. Jantan dan betina. So jantan betina akan bertauk dan menghasilkan anak-anak. Okay. Yang sama genetik dengan yang kalau asek sama kandungan genetik dengan induk. Okay, so asek dan seks lah. So seks nama prosesnya adalah konjugasi. Kalau aseks belahan 2. Okay, saiz alga. So alga ni macam-macam saiz. Kalau tengok gambar, ada gambar ni, gambar yang ini, gambar ini. Okay, so alga dia banyak macam saiz. Terdapat alga makroskopik.
Okey, makroskopik ni maksudnya yang dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala ada juga alga mikroskopik, iaitu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar yang kita kena tengok dalam mikroskop. Okey. Tapi Chlamydomonas dengan Spirogyra adalah mikroskopik So kita hanya dapat melihat dengan mata dengan mikroskop sahaja. So anggaran saiz antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey, bentuk atau struktur asas alga. Okey, ni gambar dia. Okey, inilah contoh gambar Chlamydomonas. Okey, macam lebih kurang macam kumbang punya kan. Okey, ini pula gambar Spirogyra. Okey, so kena bezakan lah. Ini Spirogyra, ini Chlamydomonas. Okey, so ada mitokondria, ada dinding sel, ada membran sel, ada flagellum, ada vakuol, nukleus, kloroplas. Okey, kalau perasan kedua-duanya ada kloroplas. Sebab itu dia warna hijau. Okey, so alga unisel seperti Chlamydomonas dan alga multisel seperti Spirogyra punya kloroplas yang mengandungi klorofil. Sebab kedua-duanya mengandungi klorofil. Okey, habis untuk alga. Ada soalan tak untuk alga? Ada soalan tak untuk alga? Ada cikgu. Tak ada? Ada soalan? Ada. Tak ada Okey, saya terus kepada protozoa. Okey, nampak tak gambar protozoa? Nampak tak tulisan protozoa? Cikgu, Ya. gambar macam Tak bergerak Tak bergerak. ya. Tak. Lagi beritahu Ni senyap je. Okey, tak bergerak sekejap. Sebentar. Tak bergerak, cakap tak bergerak Okey, sekarang nampak protozoa? Nampak. 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 Okey, saya pergi slide kedua. Okey, slide kedua nampak tak? Saiz protozoa. Nampak. Bergerak tak? Tak. Tak cikgu. Okey, saiz protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel. Okey. Yang berukuran 5 mikrometer hingga 250 mikrometer yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Okey, so protozoa ini dapat dilihat dengan mikroskop cahaya berkuasa rendah. Maksudnya kalau kita cedok air longkang tu kan, ini kita ambil sikit air longkang tu, kita tengok bawah mikroskop nampak tak ada protozoa, kemungkinan nampak. Okey, sebab mikroskop cahaya berkuasa rendah ni ada lah di makmal sekolah kita. Okey, next slide. Nampak tak next slide? Okey, jap. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Apa maksud berkoloni? Saya beritahu semalam. Gambar masih sama cikgu. Sama Okey, jap. Kenapa lah Okey, nampak tak saiz protozoa? Nampak. Nampak. Okey. So, protozoa dia lazim ni wujud dalam berkoloni. Siapa tahu masuk berkoloni? Ni saya bulatkan ni. Nampak tak saya bulatkan? Nampak tak saya bulatkan? Tak. Nampak. Tak nampak? Ya. Nampak? Ni saya dah highlight ni. Apa maksud berkoloni? Ada. Kumpulan. Okey. Pandai. Okey, berkumpulan. Okey, so protozoa dia biasanya dalam berkumpulan lah. Okey, next slide. Belum buka cikgu. Okey, saya tukar next slide. Nampak? Okey, nampak. Nampak. Okey. So bentuk protozoa, okey, so dia pelbagai bentuk. Okey, contoh gambar yang awak nampak kat depan ni, okey, dia macam bentuk selipar kan. Ya. Okey. Okey, so ini adalah protozoa untuk paramecium.
paramecium. So bentuknya macam selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus dan makronukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel, rambut halus yang dikenali sebagai silia. Okey, kalau perasan dalam gambar ni nampak tak macam ada rambut halus kat tepi-tepi ni? Nampak tak? Nampak. Okey, tu dikatakan silia, namanya silia. Okey. Okey, so ni adalah contoh protozoa untuk paramecium. Okey, saya pergi next slide. Okey, nampak tak gambar baru? Nampak. Okey, tu ni struktur asas paramecium. Okey, ada silia, iaitu rambut halus, sitoplasma, makronukleus, vakuol makanan, vakuol mengecut, mikronukleus. Okey, lepas tu kita ada bentuk protozoa. Okey, nampak slide baru? Nampak. Okey. So protozoa ini dia berubah-ubah dan tidak tetap. Contohnya macam gambar ini, gambar yang awak tengok depan ni adalah contoh protozoa ameba. Okey, contoh protozoa ameba. So ameba sp ni bentuknya tidak tetap. Okey, dia berubah-ubah semasa dia bergerak lah. Okey, ameba punya struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan membran sel. Itu sama saja macam sebelum ni. Sama macam paramecium tadi lah. Okey. Ini adalah contoh bentuk ameba, tapi dia akan berubah-ubah lah. Okey, next slide. Okey, kita pergi pada nutrisi. Nampak tak nutrisi? Nampak. Okey. So nutrisi protozoa okey, sebelum tu, apa maksud nutrisi? Siapa boleh bagi tahu saya? Saya dah sebut sebelum ni, nutrisi itu maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu saya maksud nutrisi? Apa? Berbagai jenis. Tak dengar, kuat sikit. Berbagai jenis. Apa? Tak dengar, kuat sikit. Apakah maksud nutrisi? Berbagai jenis. Apa dia? Tak dengar lah, pas. Berbagai jenis. Tak clear semula-semula. Apakah maksud nutrisi? Berbagai jenis. Pelbagai jenis. Berbagai jenis. Pelbagai jenis. Semula-semula? Tak Berbagai dengar. jenis. Pelbagai jenis. Ya. Pelbagai jenis kurang tepat. Apakah maksud nutrisi? Protozoa mengembangkan nutrisi yang pelbagai jenis kan? Maksud nutrisi tu apa? Nutrisi yang pelbagai jenis. Maksudnya apa? Siapa faham maksud nutrisi? Siapa nak cuba maksudnya? Nutrisi, siapa nak cuba nutrisi? Kelas. Cakap je. Cakap je apa-apa. Saya message awak tadi. Ada ke? Tak rasa. Kelas. Nak kat message. Oh, bosan. So, akhirnya akak kena mohon dengan SU lah kalau nak balik awal tu. SU. Kan yang Oh. itu ke? Yalah. Try tanya SU pun boleh. SU ke suka. Kalau kelas awal pagi boleh balik awal kan? Kalau kelas kos sebelah Maksudnya apa? Dalam satu hari tu ke setiap hari boleh balik awal?
Dia kata kalau yang guru yang lebih 4 hari, boleh mohon untuk balik awal. Pada hari Mana kot? Kan ni orang kan? Kelas tak? ada apa tu? Nasi ke apa? Murtabak. Kak mau jual. Kita bagi Allah Alam. Saya beli. Dua bekas. Baiklah. Ada. Kak ni baru sampai semalam ni. Alhamdulillah. Di mana? Di Kemenang. Sama lah dengan Aini, Saadah sekali tu. Aini pun datang nak mengemas barang dia kat rumah lagi. Okey kelas, ada? Apakah maksud nutrisi? Tak ada respon pun ni? Tak tahu juga. Tak tahu Tak juga. tahu. Okey. Ya. Okey, nutrisi ni maksudnya pemakanan. Okey, catat pemakanan ataupun gizi. So apa yang protozoa ni makan untuk membesar, untuk bertumbuh. So protozoa ini mengamalkan pemakanan yang macam mana? Okey, so gambar ni nampak Gambar ni kalau orang perasan dia macam ada kaki. Okey, ini adalah cara bagaimana protozoa jenis ameba. Okey, protozoa jenis ameba mendapatkan makanan secara fagositosis. Okey ni fagositosis, saya highlightkan ni fagositosis. Okey. Ini adalah cara fagositosis dia mengepung makanan dia. Okey, itu cara pertama. Cara yang kedua, protozoa ini dapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Okey. Cara yang ketiga adalah cara yang pertama fagositosis, cara kedua fotosintesis, cara ketiga adalah secara parasit. So ada berapa cara protozoa ini mendapatkan makanan? Dua ke tiga? Nampak tak saya highlightkan? 3. Yang pertama tadi saya sebut apa? Fotosintesis. Okey, fotosintesis betul. Lagi? Parasit lagi? Fagositosis. Fagositosis. So ada 3 cara bagaimana protozoa mendapatkan makanan. So saya spesifikkan So protozoa untuk jenis Euglena, dia mendapatkan makanan secara fotosintesis. Tetapi Plasmodium sp dia mendapatkan makanan secara parasit. Okey, manakala ameba mendapatkan makanan secara fagositosis. Okey. Ada yang tanya ke cikgu parasit tu macam mana? Siapa boleh terangkan parasit tu macam mana? Ada yang nak cuba? Bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan parasit? Tahu cikgu. Tahu. Okey, parasit ni maksudnya dia menumpang dekat mana-mana tempat untuk mendapatkan makanan. Contohnya mungkin dia tumpang dekat pokok. So tumpang kat pokok, dia ambil nutrien pada pokok. Adalah menumpang, lepas tu dia ambil lagi nutrien kat pokok tu. So itu maksudnya parasit. Okey. Fagositosis tadi inilah gambar ni. Inilah gambar dia mengepung makanan. Okey, menggunakan kaki palsu. Inilah fagositosis. Okey, ameba menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium. Cuba sebut. Cuba sebut ni. Podium. Pseudopodium ataupun kaki palsu. Okey, yang digunakan untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Contoh gambar lah. Yang waktu ke depan ni adalah contoh bagaimana fagositosis itu dijalankan. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan Okay, next. Okay, ini gambaran grafik lah. Grafik bagaimana fagositosis ini dijalankan. Okay, di mana ameba akan bergerak ke arah makanan. Lepas tu dia akan kepung makanan tersebut. Nampak tak gambar? Tak.
Okay, jap. Okay. Gambar yang seterusnya, gambar fagositosis, nampak? Nampak. Okay, so ini cara ameba ni akan bergerak ke makanan. Okay, nampak Okay, ni makanan dia. Lepas tu dia akan kepung makanan tu menggunakan kaki palsu dia, pseudopodium. Okay, lepas tu dia akan makan. Dia akan mengepung lah dan dicernakan untuk menyerap nutrien tersebut. Okay, ini cara fagositosis yang dijalankan oleh ameba. Okay, next. Nampak tak cara pembiakan? Tak. Tak nampak. Okay, next. Saya describe. Okay, cara pembiakan protozoa. Sikit lagi. Okay, cara pembiakan protozoa nampak kat slide. Nampak juga. Okay, so pembiakan ni senang, ada dua jenis. Okay, sama secara seks ataupun aset. Okay, tapi gambar yang saya tunjuk depan ni adalah secara seks, iaitu konjugasi. Okay, so konjugasi ini dijalankan oleh paramecium. Okay, ini secara seks, iaitu konjugasi. Okay, bagaimana konjugasi ini berlaku? Okay, nampak gambar ni. So, gambar ni menunjukkan dua paramecium ini bertaup. Bertaup dan berlakunya pertukaran genetik dan menghasilkan 4 sel anak. So, kalau konjugasi dia memerlukan 2 sel lah, 2 sel untuk bertaup, jantan dan betina. Okay. Okay, habitat. Nampak habitat? Nampak tak habitat? Tak nampak. Kejap. Okey, kejap. Cara pembiakan yang kedua. Tadi itu konjugasi kan? Kejap. Cara pembiakan yang kedua adalah cara belahanda dua. Okey, nampak tak gambar belahanda dua? Nampak tak gambar? Okey. So ini paramecium, yang biru ni paramecium, yang macam coklat, yang macam krim-krim tu adalah ameba. So paramecium dia, selain dia menjalankan konjugasi untuk membiak, dia juga boleh membiak secara belahanda dua. Maksudnya belahanda dua ni maksudnya dia akan membelahkan diri dia menjadi dua lah. Terdapat 2 sel anak. Sama juga ameba, dia akan menjalankan belahanda dua untuk mendapatkan sel anak. Okay, so ni adalah secara aseks ataupun belahanda dua. Okay, so induk ini akan membahagi dua untuk menghasilkan 2 sel anak. Di mana sel anak ini adalah sama genetiknya dengan induk. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, seterusnya habitat protozoa. Okey, habitat. Apa maksud habitat? Sikit lagi. Lagi satu slide je. Apa maksud habitat? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Okey, so kat mana protozoa tinggal? So kebanyakannya di air tawar dan juga air laut dan perumah. So gambar ini menunjukkan paramecium tinggal di air tawar. Tapi ameba ada di air tawar, di air laut dan juga di perumah lah. Contohnya di kulit pokok dan sebagainya. Okey. Okey, habis untuk protozoa. Okey, saya rasa sampai itu saja sebab 9 kan dah. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada juga. Tak ada. Okey, saya bagi soalan. Di manakah protozoa? Di manakah habitat protozoa? Air tawar. Boleh, bagus. Berikan contoh-contoh jenis protozoa yang anda tahu. Sebut. Contoh-contoh jenis ataupun nama-nama protozoa yang anda ada ke tak ada? Saya dah sebut dalam 3 ke 2 jenis ke 3 jenis tadi? Resit. Apa dia? Resit.
Asid. Parasit. Parasit bukannya jenis protozoa. Parasit lah cara dia mendapatkan makanan. Contoh jenis-jenis protozoa. Okay, saya bagi satu paramecium lagi. Ameba. Selain paramecium apa lagi jenis protozoa? Ameba. Selain paramecium apa lagi contoh protozoa? Ameba. Ameba. Okey, bagus. Lagi? Dekat sini ada jawapan. Apa lagi contoh selain protozoa, selain paramecium, ameba? Dekat sini ada jawapan. Kalau orang sama. Ini dengan ini. Ada dua jenis lagi. Plasmodium. Yes, pandai. Lagi satu. Euglena. Pandai. Okey. Itu antara contoh protozoa. Okey, soalan terakhir. Siapa yang boleh terangkan macam mana fagositosis ini dijalankan? Bagaimana fagositosis? Bagaimana protozoa menjalankan fagositosis? Sebut je apa-apa. Bagaimana protozoa menjalankan fagositosis? Soalan terakhir. Bergerak ke arah makanan. Dia akan kepung kan? Ya. Dia akan kepung makanan itu menggunakan kaki. Palsu. Kaki palsu. Okey. So fagositosis ni dia akan kepung makanan menggunakan kaki palsu yang dikenali sebagai, kaki palsu tu namanya apa? Kaki palsu itu dinamakan sebagai, kaki palsu itu dinamakan sebagai Pseudosporium. apa? Podium. Pseudopodium. Okey, sampai situ saja. Okey, saya dah rekod Google Meet ni, nanti saya akan share rekod ni. Okey. Okey, jumpa lagi. Terima kasih join. Selamat. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Sama. Bye. Bye. Okay, boleh. Okay.